Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Mastura. Pada hari ini kami akan membahaskan satu isu yang bertajuk di manakah jati diri seorang Muslim, hanya pada nama atau hati sahaja. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hamizi bin Ta'ad. Baiklah, jati diri atau huwiyah bermaksud sifat-sifat atau ciri-ciri atau watak asli yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu bangsa yang membentuk identiti serta perwatakan bangsa tersebut. Ia juga merujuk kepada identiti diri yang masih utuh dengan nilai-nilai adat budaya, agama, bangsa dan negara. Pembentukan sifat-sifat serta watak seseorang individu ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya ialah faktor alam persekitaran, pengalaman, sejarah dan juga kepercayaan. Walau bagaimanapun, faktor yang paling utama dan dominan ialah faktor kepercayaan atau agama. Islam telah menjadi teras kepada pembentukan jati diri kebangsaan yang berpaksikan kepada peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Individu yang mempunyai identiti diri akan memahami secara tidak langsung siapa dirinya dan berhati-hati dalam setiap tindakan dan tingkah laku supaya tidak bertentangan dengan agama, budaya dan adat yang menjadi pegangan bangsa dan kaumnya. Seterusnya, umat Islam memerlukan bimbingan terutamanya usia remaja dalam membentuk jati diri kerana kita mudah keliru dalam membuat sesuatu keputusan. Ia bagi mengelakkan daripada terlibat dengan perkara yang negatif yang akan merosakkan diri. Antara penekanan yang penting ialah membentuk jati diri dengan aspek ruhiyah. Ruhiyah adalah aspek dalaman yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia terbentuk dalam diri manusia hasil interaksi antara ilmu, perasaan dan kemahuan manusia untuk membentuk jati diri ke arah kemanusiaan, iaitu suka kepada kebaikan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 112, maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum hakam Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Ayat ini menyeraikan ciri-ciri jati diri seorang Muslim yang berjaya, iaitu orang yang bertaubat, beribadat, memuji Allah SWT, mengembara, melakukan rukuk dan sujud, menyuruh melakukan perkara ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar serta memelihara hukum hakam Allah SWT. Namun begitu, hari ini kita menyaksikan pendidikan jati diri direndahkan oleh sebahagian masyarakat. Kita juga dapat melihat sifat jujur dan amanah semakin dipinggirkan sehingga mengakibatkan kejahatan seperti penipuan, rasuah dan salah guna kuasa. Media memaparkan laporan berita keruntuhan akhlak daripada remaja hingga dewasa. Inilah akibatnya luntur adab kesopanan dan tata tusila apabila jiwa insan tidak disuntik pendidikan jati diri walaupun memiliki kelulusan di akademik yang paling tinggi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, sahabat-sahabat saya yang lain akan meneruskan dengan lebih lanjut berkenaan isu yang kami bahaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Mastura. Nama saya Muhammad Syafiq Daniel bin Abdul Aziz. Saya akan terangkan dengan lebih dalam tentang isu maruah dan akhlak. Tak kiralah sama ada seorang Muslim ataupun bukan, kerana ini sepatutnya secara menyeluruh kepada semua manusia. Dan saya mengharapkan agar perkongsian saya hari ini dapat menjadi manfaat kepada orang lain dan dapat mengubah mereka menjadi lebih baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berkata, Inna Allaha yuhibbu abdahul mu'minal fakira muta'affifa abal iyal, yang membawa maksud, sesungguhnya Allah SWT senang dengan hamba-Nya yang mukmin dan fakir untuk tetap menjaga kehormatan dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk sebagai orang Islam untuk menjaga kehormatan diri kita dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan diri kita di hadapan orang lain. Pengenalan maruah dan akhlak Muslim. Harga diri merujuk kepada maruah dan akhlak yang perlu dipelihara pada setiap masa. Maruah diri perlu sentiasa dijaga untuk memelihara nama baik keluarga dan yang paling penting adalah agama Islam itu sendiri. Kita sebagai individu Islam sepatutnya mengamalkan ataupun mempraktikkan amalan yang baik dan sopan di mata orang lain. Kita sebenarnya adalah gambaran kepada agama itu sendiri. Jika kita berkelakuan baik, maka akan dipandang baik oleh orang lain. Ciri-ciri Muslim bermaruah. Kita perlu sentiasa mengamalkan ciri-ciri ini supaya maruah kita sentiasa dipelihara. Yang pertama, menjaga tingkah laku. Setiap perbuatan kita, seperti yang telah ditekankan
kita perlulah mengamalkan sesuatu yang baik, sopan dan tidak menjatuhkan diri kita kepada orang lain, kerana ianya akan mendatangkan kesan buruk kepada diri kita sendiri. Yang kedua, mempunyai peribadi yang baik. Ini merangkumi cara kita bercakap, cara pemakaian kita. Bila kita nak bercakap, kita perlulah berfikir dahulu apakah kesannya. Adakah ianya akan mendatangkan kesan buruk ataupun baik. Dan cara pemakaian pula, bagi perempuan, sentiasalah memakai sesuatu yang tidak menarik perhatian lelaki. Dan yang lelaki perlu sentiasa mengawasi aurat mereka sendiri. Yang ketiga, disenangi oleh orang lain. Lumrah manusia, kita sentiasa menghakimi orang lain. Jadi, kita sebagai diri kita ini perlu sentiasa mengawal ataupun mengawasi setiap apa yang kita lakukan supaya ianya tidak dipandang buruk oleh orang lain. Dan yang terakhir ialah sentiasa melakukan sesuatu perkara yang bermanfaat kepada orang lain. Antara isu semasa yang dapat dilihat pada zaman sekarang, yang pertama ialah tidak menjaga batas pemakaian dan menarik pandangan orang lain. Dengan kepesatan sosial media pada zaman sekarang, setiap apa yang kita lakukan akan lagi mudah untuk disebarkan secara meluas dan menjadi perhatian kepada orang lain. Seperti yang dapat dilihat di skrin ini, di sebelah kiri adalah daripada aplikasi TikTok dan di sebelah kanan adalah daripada Instagram. Kita dapat lihat cara pemakaian gadis-gadis ini. Walaupun bertudung tetapi tidak menutup bahagian dada mereka, dan walaupun baju dan berseluar tetapi masih memakai pakaian ketat, ini akan menarik perhatian orang. Dalam pandangan saya, mereka lakukan sedemikian hanya untuk meraih tontonan yang banyak, pengikut yang banyak, peminat yang banyak, pujian yang banyak dan likers yang banyak. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini adalah, yang pertama, dengan dorongan dan pantauan daripada ibu bapa sendiri. Yang kedua, ditegur oleh orang lain boleh, tetapi dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan pergaduhan dan memalukan individu tersebut. Yang ketiga, tidak memberikan sokongan dan pujian kepada apa yang mereka lakukan supaya mereka akan mengelakkan mereka daripada terus melakukan sedemikian rupa. Yang keempat, memperkuatkan iman di dalam diri supaya tidak mudah terikut-ikut dengan budaya luar yang tidak baik. Isu kedua ialah menghina dan mempersedak agama Islam. Baru-baru ini kita dapat lihat gadis memijak Al-Quran demi untuk berjanji, menari ketika solat, minum arak walaupun bertudung. Adakah mereka fikir mereka tidak akan mendapat kutukan daripada apa yang mereka lakukan? Di manakah jati diri mereka sebagai seorang Muslim? Dan daripada bangsa lain pula, kita juga mendapat hinaan, iaitu di dalam game PUBG. Dalam game PUBG, seorang bangsa Cina menghina nama Allah dengan kata-kata makian. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengatasi kes-kes seperti ini ialah, yang pertama, tambahan seperti langkah pencegahan tadi, ialah pantauan daripada ibu bapa itu sendiri dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Yang kedua ialah pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu mengetatkan lagi kawalan mereka di dalam sosial media supaya dapat mengurangkan lagi kes-kes seperti ini. Yang ketiga ialah umat Islam di Malaysia perlu bersatu untuk menentang mereka yang bersalah ini, kerana agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia dan ianya suci. Yang keempat, memberikan hukuman yang berat kepada bersalah supaya kes-kes seperti ini dapat dikurangkan, supaya dan orang lain juga boleh menegur mereka supaya akidah mereka kembali ke jalan yang lurus. Isu terakhir yang akan dibincangkan ialah Islam untuk kepentingan diri sendiri, seseorang yang menunggang agama. Seperti yang telah diviralkan baru-baru ini, kes Da'i Farhan. Da'i Farhan seorang penceramah agama yang dikenali melalui rancangan Perceraian Da'i TV3, telah meninggalkan isterinya yang sedang mengandung dan berkahwin lain di Mekah. Ini telah menyebabkan perasaan sakit hati terhadap bekas isterinya itu, dan dengan simpati daripada orang lain telah menyebabkan perasaan marah dan benci terhadap Da'i Farhan. Dalam masa yang sama, ia telah mencemarkan imej program produksi TV3 tersebut kerana gelaran yang telah diberikan kepada dia. Sepatutnya, Da'i Farhan perlulah menjadi contoh dan teladan yang baik dan boleh diikuti oleh orang lain. Langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mencegah perkara ini daripada berlaku lagi ialah, yang pertama, individu-individu yang akan digelarkan dengan gelaran ustaz, penceramah, pendakwah pula disiasat terlebih dahulu dalam-dalamnya tentang tingkah lakunya, perbuatannya, kerana beliau akan menjadi contoh kepada orang lain. Yang kedua ialah perempuan yang ingin mengenali lelaki perlulah mengetahui status lelaki tersebut, sama ada sudah berkahwin ataupun belum, supaya tidak menyakiti perasaan orang lain dan tidak mudah percaya dengan kata-katanya sahaja.
Yang ketiga ialah seseorang individu itu perlu mengelakkan diri dari menjadi penunggang agama untuk kepentingan diri sendiri, kerana ini dalam masa yang sama akan mencemarkan nama Islam. Kesimpulan yang dapat dihuraikan daripada perbincangan ini ialah sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga segala perlakuan yang dibuat maupun di media sosial ataupun realiti. Islam adalah agama yang suci dan murni. Ianya patut digambarkan oleh umat Islam itu sendiri supaya menjadi contoh kepada bangsa lain dan menarik minat mereka secara perlahan-lahan untuk menganut agama yang benar ini. Teguran boleh dilakukan oleh pelbagai pihak dengan cara yang baik supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda lagi, beliau berkata, Khairun nasi anfa'uhum linnas, yang membawa maksud sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita perlu sentiasa melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Dalam masa yang sama, kita akan dapat menambah pahala dan menjaga maruah diri kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Maafkan saya jika ada terkurang atau salah bahasa. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Azzamin Jamal. Terima kasih kepada Hamizi dan Syafiq atas pembentangan sebelum ini. Yang mana kita akan membahaskan tentang isu-isu berkaitan jati diri kita. Isu yang kedua adalah ibadah. Dalam ibadah ni kita akan mengupas 5, iaitu dia punya maksud, pengertian daripada bahasa dan istilah, dia punya solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat dan kesimpulan. Yang pertama daripada aspek dia punya pengertian. Ibadah dari segi bahasa ialah abadah ataupun ya'budu, yang bermaksud tunduk, patuh dan taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi istilah pula, ubaidiyah, ini tunduk, patuh dan taat hanya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada kamu apa yang halal, dan cara untuk menunjukkan kita bersyukur adalah kita beribadah kepadanya. Persoalannya, apa yang asas-asas ibadah? Asas ibadah yang pertama adalah dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara keseimbangan rohani dan jasmani. Dan yang ketiga, Islam itu mudah. Apa yang dimaksudkan Islam itu mudah ialah, contohlah kita pergi berjalan jauh, kita kat situ ada rukhsah solat. Lepas tu yang mana, kalau kita tak boleh solat duduk, kita boleh solat baring. Itulah maksudnya Islam itu mudah. Kita tak adalah menyusahkan kita sebagai umat Islam untuk mengerjakan amal kebaikan. Di sini kita akan membincangkan tentang solat 5 waktu. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk menyempurnakan solat 5 waktu bermula daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5. Yang maksud 5 ni adalah rukun Islam yang kedua selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila kita mendengar azan, kita haruslah segera berwuduk dan mengerjakan solat. Apakah bukti yang mengatakan bahawa kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Buktinya, kita mengerjakan amal-amal kebaikan dan mengelakkan perkara yang mungkar, amal makruf dan nahi mungkar. Walau bagaimanapun, ramai di luar sana yang mengabaikan solat. Pada pendapat saya, itu terpulang kepada mereka, kerana sebagai umat Islam yang sejati, kita haruslah ada iman untuk mengerjakan solat. Solat ni mampu mencegah daripada melakukan kemungkaran, kerana orang yang mengerjakan solat ni, dia menjaga dia punya akhlak. Contohnya,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat dapat mencegah daripada melakukan kemungkaran. Solat sempurna akan menjadi benteng kepada diri kita, menjadi akhlak yang mantap, yang terpuji. Solat merupakan jati diri kepada kita sebagai manusia. Kita dapat ni pula merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara yang dapat membatalkannya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey. Macam mana pula puasa ni boleh dikatakan dapat meningkatkan jati diri sebagai umat Islam? Okey, kat sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, maka syaitan juga akan dibelenggu. Okey, itu semua umat Islam tahu. Okey, kita sebagai umat Islam kenalah mengambil peluang untuk membuat segala kebaikan. Okey, kat sini saya nak cakap mungkin kita perlu mengambil ibrah daripada perjuangan umat-umat Islam terdahulu. Maksudnya kat sini umat Islam terdahulu juga berpuasa dalam keadaan berperang. Kita zaman sekarang terdedah kepada COVID-19. Okey. Walau bagaimanapun puasa tetap berjalan dan umat Islam seluruh dunia hampir berjaya menjalani ibadah puasa yang mungkin akan berakhir esok lusa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang Islam sebelum kamu berpuasa. Okey. Pada bulan puasa ni ramai yang nak infakkan harta dia, yang nak zakat, yang nak sedekah. Kita tak payah pergi jauh. Kita pergi scroll Insta, scroll Facebook, scroll WhatsApp. Kadang-kadang ada orang share yang mana Ustaz Abiliu sebagai contoh, dia memberi bantuan kewangan, bantuan tempat perlindungan dan lain-lain NGO ke yang memberi bantuan. Kat sini kita boleh lihat kita juga boleh membuat demikian kerana kita sama-sama berubur untuk mendapatkan pahala. Okey. Dengan istiqamah melakukan amal kebaikan, kita dapat meningkatkan jati diri kita sebagai umat Islam dan menjadikan diri kita lebih baik di masa hadapan kerana bulan Ramadan bulan ketakwaan. Sekian, terima kasih dan saya akan menyerahkan presentation kepada Daniel. Jadi kita kepada poin yang seterusnya dalam isu ibadah, kita pergi ke zakat. Zakat bermaksud pengeluaran harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu dengan syarat yang tertentu dan diberi kepada golongan yang tertentu. Zakat dikeluarkan untuk membantu sesama umat Islam antara satu sama lain dan merapatkan jurang antara yang berkemampuan dengan yang tidak berkemampuan. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Dan bagaimana zakat berkait dengan jati diri seorang Muslim. Jadi dengan menunaikan zakat, ianya dapat menimbulkan sifat rasa bersyukur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berkemampuan. Pembayar zakat akan merasa bahawa membantu golongan yang tidak berkemampuan atau yang kurang berkemampuan ini adalah keperluan. Dan tambahan pula, ianya dapat mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan antara manusia dengan manusia. Sejurus merapatkan jurang antara yang berkemampuan dengan yang tidak berkemampuan. Ini telah menunjukkan bahawa jati diri sebagai seorang Muslim adalah kuat dalam diri membayar zakat. Tapi namun begitu, sifat tamak dan kedekut tak lari dari diri seseorang manusia dan juga umat Islam.
masih ramai yang tidak mahu menunaikan zakat, seperti zakat harta, oleh kerana sebab sikap kedekut mereka yang mengejar kekayaan di dunia semata-mata. Ini telah menunjukkan bahawa jati diri sebagai seorang Muslim dan diri mereka adalah sangat lemah. Dan ada juga yang hanya membayar zakat untuk menunjuk dan tanpa ada sifat keikhlasan dalam diri mereka untuk membantu. Jadi kita kepada poin yang seterusnya. Jadi sebagai kesimpulan dalam ibadah ini, ibadah merupakan kunci utama dalam membentuk jati diri seorang Muslim. Tanpa ibadah, ramai umat Muslim yang akan terjerumus ke dalam dunia maksiat dan akan menemukan hala tuju mereka sebagai seorang yang beragama Islam. Oleh itu, kita sebagai saudara sesama Muslim haruslah saling membantu antara satu sama lain bagi mengukuhkan jati diri Muslim dalam diri setiap umat Islam. Assalamualaikum, saya Gana Jumat Jafi. Saya akan terangkan tentang konteks jati diri seorang Muslim itu adakah hanya pada nama ataupun hati dari sudut yang berlainan, iaitu keikhlasan dalam melakukan sesuatu amalan. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut supaya sentiasa ikhlas dalam melakukan segala apa amalan di dunia supaya kita dapat mencapai matlamat hidup kita sebagai seorang Muslim, iaitu mendapat keredaan Allah SWT. Jadi ikhlas ni di mana apabila hati kita suci dalam membuat satu perkara itu, hati yang suci dan tak ada dan tiada menipu atau berpura-pura dalam melakukan satu perkara itu. Ini kerana seorang Muslim itu percaya bahawa apabila segala amalan yang dilakukan hanyalah untuk mendapat keredaan Allah SWT saja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kamu. Okay, daripada hadis ini kita dapat lihat bahawa Allah tidak menilai hambanya mengikut rupanya, darjat ataupun pangkat, tetapi Allah melihat hanya kepada hati dan juga amalan dia. Tetapi dua perkara ini, hati dan amalan, datang bersama-sama. Kerana apabila kita melakukan satu amalan itu tetapi hati kita tidak ikhlas, jadi maka sia-sialah amalan itu. Kerana setiap amalan mesti dilakukan dengan hati, kerana amalan yang dibuat dengan ikhlas akan diterima oleh Allah SWT. Bagi isu yang pertama, iaitu keikhlasan dalam melakukan amal jariah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa apabila meninggal anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan yang dilakukannya, tetapi kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang ditinggalkannya. Jadi seperti mana kita lihat pada zaman sekarang bahawa banyak orang yang memberi sedekah, banyak orang berkongsi ilmu, mewakafkan harta benda untuk kegunaan orang ramai. Tetapi adakah mereka benar-benar ikhlas dalam semua amalan mereka? Segelintir masyarakat kini suka menjemput kebaikan yang dibuatnya, kerana mereka membuat perkara itu dasar ingin mendapat nama saja ataupun ingin bangga diri. Jadi ingatlah bahawa setiap amalan yang dilakukan mestilah mencari keredaan Allah, bukanlah bermatlamatkan duniawi saja. Allah sangat-sangat melarang perbuatan yang boleh merosakkan pahala sedekah itu. Isu yang seterusnya iaitu keikhlasan dalam berhubungan. Tidak sempurnalah iman seseorang itu jika tidak menghubungkan tali kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk syurgalah seseorang itu jika dia memutuskan tali silaturahim. Tetapi bermasa ini berapa banyak kes penceraian yang telah berlaku, berapa banyak tali persahabatan yang diputuskan, berapa banyak pergaduhan sesama manusia yang sering berlaku. Hal ini berbalik kepada apakah niat sebenar mereka mewujudkan perhubungan itu, di manakah terletaknya ikhlas dalam perhubungan mereka. Pada zaman kini, kebanyakan mereka mewujudkan perhubungan itu atas dasar untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan letakkan syarat atas perhubungan. Sebagai contoh, mereka berkawan dengan seseorang itu kerana seseorang itu boleh menolong dia
untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi di sebaliknya, dia tidak menolong orang itu apabila orang itu susah. Jadi mereka tidak ikhlas dalam perhubungan mereka. Tanpa keikhlasan, seseorang itu ibarat dalam dua muka dan sekadar berpura-pura dalam perhubungan mereka. Menjaga hubungan sesama manusia secara langsung, kita juga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang ketiga iaitu keikhlasan dalam beribadah. Jadi ibadah ni ialah apabila kita tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita melakukan segala suruhannya dan kita jauhkan segala larangan dia. Sifat ibadah ini sangat meluas sebab merupakan teras agama Islam itu sendiri. Dalam menyempurnakan ibadah, keikhlasan dalam melaksanakan adalah penting untuk kita melengkapi konsep tunduk, patuh dan juga taat kepada Allah. Tetapi jika seorang itu solat dan berpuasa hanya untuk menutup malu, adakah ia benar-benar ikhlas dalam melaksanakannya? Jadi ikhlas penting dalam amalan hati, kerana ikhlas ini sangat erat hubungannya dengan iman. Di mana kita tahu iman ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi iman ini adalah teras yang terpenting dalam melakukan ibadah. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya sentiasa memperbaiki niat dan tekad dalam melakukan sesuatu amalan kebajikan, agar segala amalan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia dan sebaliknya memperoleh keridaan Allah. Jadi ini adalah beberapa cara supaya hati kita menjadi ikhlas. Cara yang pertama iaitu kita mengenal dan memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamilah Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu tentang sifatnya, kedudukannya dan segala aturannya. Ketahuilah bahawa kesempurnaan Allah itu tidak akan dapat difahami secara sempurna atas sebab keterbatasan manusia itu sendiri. Kita hanya mampu memahami Allah SWT itu hanya dengan ayat-ayat sucinya dan juga hukumnya. Dengan memahami Allah SWT itu, kita akan lebih faham dan kita akan rasa kehidupan kita ni sentiasa bergantung dengan Allah SWT. Jadi dengan itu kita ikhlas melakukan segala suruhannya dan kita akan rasa bersyukur kepada dia. Cara yang kedua iaitu kita memahami aturan Allah SWT itu sendiri. Macam mana kita memahami sifat-sifat dia, begitu jugalah kita perlu memahami segala aturan dia, supaya apa segala aturan kita lakukan, segala benda yang kita lakukan di dunia ini, kita akan jadi lebih ikhlas dan niat kita akan jadi lebih lurus untuk ke jalan Allah. Perkara ini dapat difahami dengan lebih dalam lagi tentang rukun Islam, rukun iman dan juga Al-Quran itu sendiri. Cara yang terakhir iaitu meletakkan masalah secara adil dan seimbang. Ketahuilah bahawa Allah SWT itu datangkan ujian supaya hamba ini menjadi lebih kuat. Allah tangguhkan sesuatu itu supaya kita lebih bersabar. Allah hilangkan sesuatu itu supaya kita redha. Oleh itu, kita harus percaya bahawa ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kita haruslah melihatkan segala masalah yang berlaku itu dari sudut pandang yang berbeza. Kerana supaya perkara ini dapat menghindari diri kita daripada mengeluh. Dengan melihat masalah dengan seimbang, manusia akan lebih cenderung kepada keikhlasan atas suatu perkara yang kita lakukan. Keikhlasan ini dapat membantu untuk manusia itu keluar daripada masalah berlaku. Terima kasih.